Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah dan juga doa belajar. Okay, hari ni kita masuk semula bahagian tafsir sebab bahagian tahud awak dah habis belajar. Jadi kita masuk bahagian tafsir tajuk yang kedua, iaitu taat pada Allah, Rasul dan ketua. Ketua ni dia merangkumi ketua, sama ada ketua negara, ketua negeri atau ketua sekolah ataupun ketua kelas. Semua jenis ketua lah kan, tak kisah apa-apa. Okay, syarah ayat, apa yang boleh saya jelaskan dalam ayat ni? Ayat ni dalam Quran saya tak, ayat ni dalam buku teks awak saya tak ambil, jadi saya cuma ambil syarah ayat dia je. Okay, maksud dekat situ, ya Allah al-mu'minin ila ta'ati fi kulli amrin bihi aw nahyun anhu. Okay, maksud ni Allah menyeru kepada orang beriman kepada taat kepada Allah dan setiap perkara dan juga larangannya. Wa kadzalika al-amru fi ta'ati rasul wa ulil amri minal wila wa rasa wa ulama. Okay, begitu juga diperintahkan untuk taat kepada Rasul dan ketua. Daripada wilayah ni ketua juga, Rasul pun ketua juga, wal ulama dan juga ulama wa ghairihim, dan selain daripada mereka yang mana memang lahu hakut ta'ah, yang mana memang orang-orang tersebut memang layak untuk kita taat. Contoh macam okey, kalau dalam kelas ketua kelas, pengawas. Okey, kalau dalam sekolah macam guru, macam apa, pengetua kan. Okey, kalau masuk ketua ataupun menteri besar daerah ataupun dalam menteri sendiri, ataupun ketua-ketua ni lah, ketua agama lah. Okey, untuk seterusnya wajib taat kepada Allah dan Rasulnya dan ni wa ulul amri dan ketua juga kan. Okey, kenapa kita perlu taat kepada Allah? Taat kepada Allah ni perlu kerana ta'atillah bihaqil uluhiyah. Taat kepada Allah ni perlu kerana Allah tu memang layak untuk kita sembah dia, untuk kita taat kepada dia. Bihaqil uluhiyah ni kerana memang layak untuk dijadikan sebagai kita perlu taat kepada dia lah. Sebabnya dia, Allah ni pun menciptakan kita untuk kita sembah dia kan. Jadi memang kenalah kita taat kepada Allah SWT. Okay, taat kepada Rasul pula. Taat kepada Rasul kerana taat kepada Rasulullah adalah taat juga kepada Allah. Kerana taat Rasul li'anna ta'atihi ta'atillah, kerana taat kepada Rasul ni adalah satu sebab juga untuk kita taat kepada Allah juga. Okay, itu dia. Okay, yang ketiga, ta'at ulul amri. Kenapa perlu taat kepada ketua? Ulul amri ni adalah ketua. Tak kisahlah ketua kelas ke, ketua negara ke, ketua negeri awak ke, tak kisah Okay, kenapa perlu taat kepada ketua? Ayu ashabul amru wa innama amrullah wa rasuli ta'atihim. Kerana ketua ni adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulullah juga. Okay, sebab tu akan taat kepada mereka selagi tidak menyalahi syariat Allah, selagi tidak membawa kepada maksiat. Okey, jadi kat situ ada 3 sebab kenapa kita ada 3 cabang ketaatan yang perlu kita buat, dan ada sebab-sebab ni sendiri. Okay, macam taat kepada ketua ni, ada hadis yang mengatakan okey, awak ketua dan awak bertanggungjawab kepada apa yang diamanahkan kepada awak. Contoh, ketua kelas ni dia perlu bertanggungjawab kepada ahli-ahli kelas dia. Okey, macam contoh pengetua ni dia bertanggungjawab kepada guru-guru dia. Macam HAM. Okey, HAM dia bertanggungjawab kepada murid-murid dia. Sebab tu HAM selalu ambil kisah hal murid-murid. Sebab tu pengetua ni selalu ambil kisah hal sekolah, hal guru dia, hal pelajar-pelajar dia. Itu. Okey, apa pengajaran pada ayat ni? Yang pertama, yang barilana anutillah fima amara bi fil Quran. Okey, sepatutnya kita ni mentaati Allah sebagaimana yang disuruh dalam Quran. Wa yang bagi anutin fima min sunnati, dan wa yang bagi anutin rasul. Dan sepatutnya kita juga mentaati Rasul seperti mana dalam sunnah dia. Macam tu. Okey, itu yang pertama, kita mesti mentaati Allah sebagaimana yang diperintahkan dalam Quran, dan juga mentaati Rasul dalam seperti mana yang diperintahkan dalam sunnah dia. Okey, yang kedua aja kata kita nafhamu an ta'atu Rasulullah ainu ta'atillah.
wajib pada kita untuk kita faham sesungguhnya taat kepada Rasulullah ni adalah tanda. Ainun tu kalau ikutkan dalam bahasa Arab, terjemahan biasa adalah mata. Tapi kita nak sesuaikan dengan ayat dalam ni, kita sebut, kita bagi makna dia sebagai tanda. Jadi nombor-nombor ni wajib ke atas kita untuk kita faham sesungguhnya taat kepada Rasulullah ni adalah tanda kita taat kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, kita wajib taat kepada Rasul. Kalau kita wajib taat kepada Rasul, kalau kita sudah taat kepada Rasul, itu tanya kita taat kepada Allah juga. Okay. Yang ketiga, ta'atul ulil amri minkum ma wafiqun ta'atillah wa ta'atul rasulihi fala ta'atu li makhluk fi maksiatillah. Okay. Taat kepada Allah, taat kepada ketua ni bersesuaian dengan taat kepada Allah dan Rasul. Maka janganlah kamu taat kepada makhluk kalau makhluk tersebut membawa kamu kepada maksiat kepada Allah. Okay. Bila kita taat kepada ketua, bermaksud kita taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ketua tu suruh kita mencuri ke, suruh kita merompak ke, jadi kita tak perlulah taat kepada dia sebab itu dah membawa kepada maksiat kepada Allah dan juga Rasul. Yang pertama tadi, kita patut taat kepada Allah ikut Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita wajib taat kepada Rasulullah sebab itu adalah tanda kita taat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita patut taat kepada ketua kerana benda tu bersesuaian dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Okey, itu saja. Kalau tak faham boleh kemukakan soalan